kita ada sedikit masa lagi. Cikgu nak tunjukkan macam mana kita buat untuk halaman di depan ya, ataupun halaman front end. Ini adalah back end. Back end ni digunakan oleh admin. Kalau kita keluar daripada sini, kita pergi ke page yang di depan ni, yang bukan admin ini kita panggil front end ya. Baik. Di sini cikgu paparkan nama daripada apa ni ya. Ni keluar. Ini kita key in ya. Kita bukan panggil daripada table ya. Jadi kita akan paparkan contohnya jadual rumah dan jadual peserta. Ya. Ini kita nak, ini bukannya untuk yang sebenarnya, ini cikgu nak tunjuk saja macam mana kita nak gunakan arahan SQ, arahan capai ya, ataupun fetch daripada data yang banyak ya. Okey, baik. Untuk yang ini kita akan gunakan menu yang berada pada halaman depan ya. Kalau kita lihat papar ni, dia akan gunakan papar.php. Jadi kita boleh papar beberapa maklumat yang ada di dalam jadual kita ini. Contoh, kita dah ada acara dan kita juga dah ada peserta, rumah dan tingkatan. Macam admin, kita tidak paparkan data tu sebab data tu secret, rahsia ya, digunakan untuk login. Okey, baik. Contohnya kita akan paparkan acara ya. Kita ada sekarang ni 4 acara. Kita boleh juga paparkan mungkin nama peserta. Ya. Okey, kita boleh buat 2 tu ya. Jadi baik, kita boleh buka satu fail yang berada di luar admin, iaitu yang berada pada aplikasi saja. Ini adalah halaman-halaman ataupun file-file yang digunakan oleh pengguna. Jika kita nak membina file ataupun halaman untuk kegunaan admin, ia berada pada subfolder admin. Okey, ingat ya. Yang kita nampak dia sebagai admin yang ini, di folder dia adalah folder admin. Tetapi kalau yang biasa yang digunakan oleh user, kita tak perlu berada pada folder admin. Okey, jadi caranya ialah kita buka mana-mana file paparan yang berada pada root dia ataupun folder yang kita gunakan untuk projek ini ya. Okey, baik. Kita punya framework yang biasa kita guna adalah index ya. Okey, kita buka index. Baik, dia sama juga seperti yang kita nampak pada admin tadi. Kita cuma ubah suai pada ruangan selepas header kita ini, iaitu antara baris 16, 15 dan 16 ni ya. Okey, dia mesti berada pada artikel. Baik. Contoh, okey, kita dari paparan ya, sepatutnya kita buka paparan lah. Okey, cikgu tak buka index, kita buka file ini ya. Ini namanya, kita lihat bawah tu namanya adalah papar.php ya. Jadi kita buka yang itulah, open papar. Okey, berada pada sini. Cari papar. Papar ya. Papar.php. Okey. Mana file dia ya? Papar. Okey, bawah. Okey, kat sini. Okey, file papar.php. Yang dikeluarkan adalah jadual murid ya. Kalau kita lihat papar ni, dia akan keluarkan jadual murid ataupun jadual peserta ya. Okey, kita lihat pula jadual murid. Open. Jadual murid itu berada pada halaman ya. Kita lihat kat sini ada halaman. Okey, jadi kita open daripada root, kita pilih halaman. Sama juga dekat dalam admin, dia ada juga subfolder halaman ya. So kita pilih jadual murid ataupun jadual peserta ya. Cuma dekat sini jadualnya dia bukan data yang dipanggil daripada database, tapi data-data yang ditulis macam ni ya. Okey, sekarang kita nak ubah dia menjadi data yang kita panggil daripada
database ya. Okey, baik. Hari ini ialah kita gunakan file PHP ya. Okey, tab. Ingat lagi apabila kita menulis sahaja PHP, perkara-perkara yang perlu ada dekat dalam tu ialah file konfigurasi iaitu include ni, kemudian arahan SQL, arahan query dan juga arahan capai data. Jadi kita boleh copy semua ni. Okey, sebab kita dah ada tadi kan. Okey, kita gunakan saja. Okey, kenapa dia ke tengah tu? Okey saja. Baik, kita akan gunakan yang ini ya. Baik. Cuma kita akan menggunakan maklumat from peserta. Okey, select all from peserta. Baik, arahannya ni semua sama. Kita ingat di dalam peserta kita ada maklumat tentang nombor peserta, nama peserta, kod kelas dan kod rumah ya. Okey, baik. Kita lihat jadual ini. Ini adalah header ya. Jadi header ni nanti dia berada di atas ya. So kita pindahkan dia. Ini kita pindahkan ke bawah sini. Okey. Ini header ni akan berada di luar di bahagian atas ya. Baik, kita ada bilangan, kita ada nombor peserta. Okey, kita ada kelas dia dan rumah dia lah. Okey, itulah betul ya. Okey, jadi kita akan ambil daripada maklumat ini untuk menjadi maklumat kepada kita punya jadual ini ya. Okey, kalau kita buat dua baris, di dalam tulisan HTML biasa, kita tulis 2 TR ya. Tapi oleh kerana kita menggunakan PHP, kita boleh loop dia dengan arahan while ini ya. Jadi ini buka dan tutup itu kita letak dia sehingga mana kita nak loop dia nanti, ulang dia ya. Okey, sehingga sini ya. Jadi PHP, kita tutup di situ. Okey, jadi cikgu punya blok ini bermula di sini dan berakhir di sini. Jika masih ada data, dia akan ulang kita punya TR dan TD ni dia akan ulang juga ya. Okey, baik. Oleh kerana kita ada data bilangan, bilangan ni adalah nilai yang bertambah ya, iaitu nilai kita panggil increment ya, nilai yang ada kita boleh tambah secara nak tambah secara increment ataupun decrement ya. Okey, baik. Jadi kita ada satu pun boleh ubah, kita menamakan je apa-apa. Kalau X pun boleh, kita samakan dia dengan kosong ya. Samakan dia dengan kosong. Kemudian kita bagi tahu nilai X tu dia akan bertambah 1, increment dia. Dia akan bertambah 1 ya. Ini arahan untuk dia tambah 1. Jadi di sini kita kata PHP echo X. Dia akan bermula dengan 1 ya. Okey, baik. Untuk yang kedua ini kita akan panggil tadi tentang nombor peserta. Jadi kita kata PHP echo data. Okay, ingat lagi nama field dia. Oleh kerana kita panggil daripada peserta, field yang pertamanya adalah nombor peserta. Okay, field pertamanya adalah nombor peserta. Okay, dia daripada kelas mana? Okay, padam dulu yang tu. PHP echo data. Dia daripada nombor peserta. Yang kedua, mana nama dia? Nombor peserta. Okey, kita macam tak cukup lah ya. Kita tambah satu lagi table header, tulis TH, tekan tab.
nama peserta ya. Baru tingkatan tu ya. So kita ada satu lagi kat sini. Kita tambah td php echo data. Ini adalah nama peserta. Okey. Oleh kerana kita nak echo satu saja, itu sebab kamu nampak cikgu tak ada letak semicolon ya. Kamu boleh juga letak semicolon ya. Ini pun. Okey. Baik, lepas nama peserta, kod rumah. Kod rumah ya. Okey, dalam tabel peserta ni yang ada kod rumah, jadi kita gunakan kod rumah. Kod rumah. Tingkatan dulu ya. Tingkatan ya. Kod kelas. Kod kelas. Okey. Kamu boleh juga copy je. Okey, copy saja macam tu. Haruslah. Okey. Kod kelas, kod rumah. Yang bawah tu adalah pemasukan ya. Okey. Ini adalah cara kita panggil kemudian kita masukkan dalam table supaya dia jadi macam ni, tapi data ini adalah data yang datang daripada database ataupun table ya. Okey, cuba kita save tengok ada error tak ya. Okey. Cuba rasa macam dah okey. Sekarang kita refresh yang ini. Tak masuk ya. Nombor peserta. Okey, kita tengok kenapa dia tak masuk. Peserta ya. Select all from peserta. Data. Kita tengok table tadi betul ya. Nombor peserta, nama, kod. Okey, baik. Kita tengok fail capaian yang berada pada open pada kita punya front end ini ya. Halaman dia capaian. Okey, dia gunakan table lain ya. Kita gunakan table sukan ya. Okey, kita gunakan table sukan DB1. Okey, kita save. Okey, kalau kamu punya capaian masih setting yang lama, kamu ubah dia. Database dia adalah sukan DB1 ya. Kalau tidak nanti dia kata kosong, tak ada data. Okey, sekarang cikgu refresh. Okey. Kita ada dua orang peserta, iaitu peserta B0101 dan peserta M111 ni kan. Jadi mungkin setiap kali cikgu nanti ataupun pengurus tambah peserta baru, okey katakan kuning pula ya. Kuning 2000. Okey. Nama dia Leong, kawan cikgu ni ya. Leong. Dia daripada Dua Amanah. Dia daripada Rumah Kuning. Okey, tambah. Okey, kita pergi dekat papar ni. Masuk di situ. Leong. Jadi kita dah tak perlu. Kita admin kita boleh buka MySQL, tapi pelajar-pelajar ataupun user-user yang di luar tu mereka tak boleh buka database. Jadi ini cara mereka melihat paparannya ya. Antara caranya lah untuk mereka melihat mungkin nama-nama peserta, mungkin skor, kat sini ada keputusan kan. Keputusan ni datang nanti daripada table pertandingan. Okey, oleh kerana table pertandingan ni nanti dia datang daripada kombinasi beberapa maklumat, yang itu cikgu akan tunjukkan kat kamu paparan tu macam mana menghasilnya tu pada minggu depan ya. Nanti dia pening sikit lah. Untuk minggu ni nampak macam ringkas sikit. Cikgu harap kamu semua boleh buat ya. Okey, supaya kamu boleh cuba yang coding tadi. Okey, cikgu bagi pada kamu coding tadi yang pertama apa? Papar ya. Okey, papar. Pastikan yang ini kamu simpannya di dalam front end ya, dalam root. Kamu jangan simpan dia dalam table ataupun dalam sub folder admin ya. Okey.
simpan dalam root folder project ya. Okey, sekarang cikgu share. Okey. Jadual murid ini, okey, kamu simpan dalam folder subfolder halaman ya. Okey. Tadi cikgu selang banyak sangat ke bawah. Okey, kat situ je ya. Okey. Simpan dalam root folder di subfolder halaman ya. Subfolder ataupun subdirectory sama ya. Okey, baik. Okey, pelajar boleh semak dekat Telegram ya. Cikgu dah ada hantar yang itu. Baik. Begitu juga kita boleh ubah suai coding yang ini tadi. Tapi cikgu harap kamu cuba buat sendirilah ya. Okey, save. Kalau kamu nak jadikan dia paparan kepada rumah sukan, okey, kamu ubah kat sini jadi rumah sukan. Arahan lain semua sama. Okey, ini kamu tukar bilangan, kod rumah, nama rumah. Kalau dua ni tak ada, kamu buang dua ni. Okey. Begitu juga yang sini. Ini tukar jadi nama medan rumah, ini jadi kod rumah, ini nama medan nama rumah. Dua ni tak ada, dua ni kita padam. Begitu juga kalau kamu nak paparkan tingkatan. Sebab tingkatan pun ada dua medan saja, buang dua ini, tukar sini menjadi tingkatan, yang sini buang dua, yang pertama kod tingkatan, yang kedua nama tingkatan. Okey, kamu boleh ubah suai saja cikgu punya jadual data ini ya. Cuma kat sini mungkin namanya jadual data pelajar. Kamu nanti buat situ jadual data tingkatan ataupun jadual data rumah ya. Okey. Apa cikgu tunjuk satu lah ya. Okey, papar ini. Tadi kita dah ada papar. Kita letak satu lagi kat bawah ni ya. Okey, jadi kita buat, ambil jadual murid ni, kamu save as menjadi jadual tingkatan ya. TIG je ya, TING. KPHP. Okey, jadual TING. Okey, ini dia akan jadi jadual data tingkatan. Jadual data tingkatan. Okey, kalau kita tengok tingkatan dia cuma ada dua saja. Kod kelas, nama kelas. Jadi buang yang dua ni. Dia jadi kod tingkatan, nama kelas. Okay, select all from tingkatan. Okay, yang pertama kod ya, kelas, nama kelas ya. Okay, kod kelas, yang kedua nama kelas. Yang lain ni kamu padam ya. Okay, padam. Okay, so kita ada nama kelas, kod kelas. Okay, ni dah betul tingkatan. Okay, dan kita save lah sebagai jadual tingkatan. File, save. Kalau kita lihat dekat paper ni tadi, kita ada include halaman jadual murid ya. Kita tambah satu lagi include. Okey, kita selang dulu. Tak ya. Kalau dalam PHP nak selang macam ni ya. Okey, BR. Kalau kita nak gunakan garisan horizontal, HR. Okay, kemudian kita include satu lagi, iaitu kita include jadual tingkatan ya. Include, satu lagi include jadual tingkatan. Okay, kita save yang ini. Okay, kita pergi dekat kita punya page. Kalau cikgu papar, kita dapat dua. Ada garisan dekat situ,
Kemudian dikeluarkan yang kedua adalah jadual data tingkatan. Cumanya nanti kalau ada banyak yang atas ni, yang ini akan jadi ke bawah lah. Jadi mungkin papar ni kita akan buat beberapa file. Papar 1, papar 2, papar 3, papar 1 tu papar peserta. Papar 2 tu adalah untuk papar tingkatan. Papar 3 tu untuk yang seterusnya ya. Okey. Baik. Kalau tadi kamu nak selesaikan sampai menjadi ada paparan untuk rumah, lagi senang nak ubah dia. Masukkan ini rumah, ini nama rumah, masukkan. Okey, sini rumah sukan. Jangan lupa. Okey, sini rumah, sini nama rumah. Okey, tinggal mana-mana. Okey, dan save as ya. File, save as jadual rumah. Jadual rumah.php ataupun tak payah, kamu terus tekan save. Okey, dekat papar ni sekali lagi kamu buat benda yang sama macam tu. Okey. Dia menjadi jadual rumah. Okey, save. Pada papar ni, so kita ada jadual peserta, jadual tingkatan dan jadual rumah. Okey. Dan seterusnya lah. Boleh buat semuanya dalam satu paparan ataupun dalam paparan yang berbeza-beza ya. Untuk ahli rumah ni macam itulah cara buat dia. Untuk acara ni mungkin acara ni tak ada ya. Untuk acara ni kamu tengok sini, acara dia akan gunakan table acara. Okey, so kita dah tahu open table acara. Open daripada sini table acara. Okey, kita akan include nanti kat sini. Okey, buang yang ini. Okey, include kata senarai acara ya. Senarai acara. Okey, kita buka satu table yang tadi tu, iaitu jadual tadi. Kita tukar dia menjadi senarai acara. Senarai acara, kalau kita lihat table acara ni mempunyai berapa field? 3 ya. Kod acara, acara dan kategori. Kod acara, acara dan kategori. Maksudnya kita tambah satu lagi yang ini. Bilangan, kod acara, ini acara, ini kategori ya. Okey, kategori. Select all from acara. Okey, ini pun kita tambah satu lagi. Okey, bilangan. Okey, namanya kod acara, acara, kategori. Huruf kecil semua ya. Kod acara. Ini acara. Ini kategori. Okey. Select all from acara. Okey, ini semua dah sudah. File ini kita simpan tadi menjadi senarai acara. File, save as ke dalam halaman ini sebagai senarai acara.php. Senarai acara.php. Okey, yang ini pun kita buang tadi tanda komen dia dan kita save. Okey. File ini belum di-coding. Sekarang dia sudah kita coding, kita padam dia ni. Okey, save. Okey, kalau kita lihat acara, dia akan panggil acara punya table lah. Yang lain-lain berada kat sini. Untuk acara dia berada kat sini. Ya. Baik. Jadi cikgu rasa untuk minggu ni kita dapat buat halaman admin, iaitu borang-borang input, dan juga untuk halaman user borang-borang bukan borang ya, jadual-jadual ya, jadual-jadual yang dipaparkan
daripada table-table di dalam database ya. Okey, baik.